Assalamualaikum dan salam syukur sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 30 September 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita tengah hari. Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred menjalin kerjasama dengan Surbana Jurong Infrastructure Private Limited untuk melakukan kajian Pelan Indo untuk pembangunan Terminal Perindustrian di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Mintred Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, majlis menandatangani perjanjian itu merupakan tonggak penting dalam fasa seterusnya bagi pembangunan minyak dan gas di Sarawak. I believe with Surbana Jurong Infrastructure Private Limited's expertise, Sarawak will be able to come up with comprehensive strategies for the development of downstream petrochemical industry in Sarawak. This study, I understand, will take about 18 months. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis menandatangani perjanjian kajian tersebut secara maya pada Rabu. Ujarnya perkembangan industri semasa di negeri ini mungkin perlu dikaji semula untuk menyesuaikan dengan perubahan permintaan global. This is important for Sarawak to realign and chart new strategies for our oil and gas downstream development. In line with our post-COVID-19 development strategy 2030, that is to achieve a high income state by the year 2030. Laporan seterusnya mengenai aktiviti sektor pelancongan di Sarawak mula beroperasi pada 1 Oktober 2021 dan tertakluk kepada prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kementeriannya telah mengeluarkan SOP terperinci untuk pelancongan domestik yang mana ia telah dipersetujui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Pada masa ini, interstate travel between Sarawak dengan Semenanjung Malaysia dan juga Sabah, kita masih lagi meletakkan halangan ataupun restriction seperti apa yang dinyatakan tadi, iaitu perlu police permit, selain daripada itu perlu swab, dan selain daripada itu perlu permit to enter Sarawak, the online permit. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching pada Rabu. Dato' Abdul Karim menambah semua pelancong perlu lengkap divaksinasi dan individu di bawah umur 17 tahun yang belum mendapat vaksin harus ditemani ibu bapa atau penjaga yang telah lengkap vaksinasi pada setiap masa. Jelasnya SOP lengkap bagi pembukaan semula sektor pelancongan boleh didapati menerusi laman web mtech.sarawak.gov.my. Laporan selanjutnya, sepanjang penularan wabak pandemik COVID-19, Kerajaan Sarawak telah banyak menyalurkan bantuan kepada rakyat menerusi Bantuan Khas Sarawakku Sayang BKSS. Menurut Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, sebanyak 7 kali BKSS telah diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang bertujuan membantu meringankan beban rakyat Sarawak. BKSS ini termasuklah pengurangan atau diskaun bagi bil air dan elektrik sehingga hujung tahun ini. Pihak kementerian saya pun cuba mengurangkan diskaun untuk electricity dan water untuk semua sampai bulan Disember. Kita akan kaji semula whether masih juga sebab keadaan kita sekarang ekonomi semua terjejas. Lebih-lebih lagi yang gaji hari, daily paid dan itu sebagainya. Jadi kita perlu bantu diri sendiri dan membantu antara satu sama lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP Dun Kemena di Pejabat Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebal Pintulu pada Rabu. Pada majlis itu, seramai 40 orang penerima yang terdiri daripada wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO menerima geran MRP yang jumlah keseluruhan lebih kurang 1.15 juta ringgit dan bakinya RM400,000 bagi kawasan Niah dan Suai akan diserahkan pada Jumaat. Pada pagi ini, saya berserat untuk menyerahkan bantuan MRP dan juga ada juga daripada SGO untuk tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun diluluskan beberapa bulan yang lalu. Dan sebelum
cek itu expire, kita harus memberikan walaupun satu ketika dulu kita tidak dapat bersua muka. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi turut memberitahu projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS tahun 2020 bagi kawasan Dun Kemenah yang sedang dilaksanakan ketika ini perlu diselesaikan sebelum permohonan baharu dibuat bagi mengelak pembaziran. Sementara itu, 5 orang penerima di bahagian Bintulu menerima bayaran faedah di bawah skim bencana pekerjaan dan skim keilatan Akta 4, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Mereka ini terdiri daripada orang yang mempunyai insuran dan waris kepada penerima. 2 daripada penerima menerima faedah hilang upaya sementara akibat kemalangan semasa bekerja. Sementara itu, 2 orang lagi penerima faedah pencen penakat perkeso, manakala seorang lagi penerima faedah orang tanggungan iaitu balu, duda atau anak. Majlis penyerahan telah disempurnakan Menteri Utiliti Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenah, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom dan disaksikan Wakil Timbalan Pengurus Perkeso bahagian Bintulu Nelly Stephen. Perkembangan seterusnya di Matu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya telah mempengerusikan 3 mesyuarat projek bertempat di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Matu pada Selasa. Mesyuarat pertama bagi membincangkan tentang kemajuan projek Masjid Kuala Matu di mana kerja-kerja menembok telah siap pada Mei 2021 dan kini menanti tempoh mendapan tanah sehingga November nanti bagi meneruskan kerja-kerja seterusnya. Beliau seterusnya membincangkan mengenai pembinaan surau Taman Sejahtera dan Kampung Berjaya yang dijangka bernilai RM500,000 setiap satu. Mesyuarat terakhir adalah mengenai projek pembinaan lampu jalan di seluruh daerah Matu dan daerah kecil Igan yang menelan kos sebanyak RM1.15 juta. Terdahulu, Datuk Dr. Juanda sempat meluangkan masa menyampaikan peralatan oksimeter kepada pejabat kesihatan daerah Matu di Klinik Kesihatan Tian untuk kegunaan klinik tersebut. Selesai mesyuarat, beliau menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP kepada penerima seperti berikut. Berita di Selangau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang menyerahkan cek peruntukan projek kecil luar bandar MRP kepada 9 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Pejabat Baru Daerah Selangau pada Selasa. Antara JKKK yang menerima cek tersebut adalah seperti berikut. Penyerahan cek MRP ini diadakan secara sederhana dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhan cek bernilai RM76,000. Beralih dengan laporan program imunisasi COVID-19 remaja. Program vaksinasi remaja fasa 2 kepada murid tahun 6 diteruskan melibatkan 7 buah sekolah rendah bagi kawasan zon Jagoi dan Gumbang pada Rabu. Seramai 126 orang murid yang mencapai usia 12 tahun telah menerima dos pertama vaksin jenis Pfizer pada program vaksinasi yang dikendalikan Pejabat Kesihatan Daerah PKD Bau di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Kampung Serasot. Menurut Pegawai Perubatan PKD Bau, Dr. Gerald Sim Lai Meng, kesemua murid terlibat dari Sekolah Kebangsaan SK Stas, SK Skibang, SK Sebobok, SK Serasut, SK Jagoi, SK Serabak dan SK Gumbang. Program pada hari ini adalah hari kedua yang akan merangkumi secara keseluruhan 6 hari untuk daerah Bau di mana kita akan melengkapkan dos kedua untuk pelajar berumur 16-17 tahun dan 15 tahun yang berkomorbid dan juga dos pertama untuk 12 ke 15 tahun yang merangkumi 40 sekolah rendah di Bau dan 4 buah sekolah menengah di Bau. Seramai untuk penerima dos kedua kali ini adalah seramai 1,750 dan untuk dos pertama seramai 3,800. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinep yang turut dihadir bagi meninjau proses vaksinasi tersebut berkata, proses vaksinasi berjalan lancar dan semua murid juga tidak takut untuk menerima suntikan vaksin. Hari ini seramai 126 pelajar ataupun murid-murid yang akan mendapat dos pertama vaksinasi daripada 7 buah sekolah di kawasan Jagai. Dan kita
Saya dipahamkan proses ini akan mengambil masa sampai setengah hari, sampai jam 1:30 hari. Dan setakat ini proses berjalan dengan lancar dan nampaknya pelajar ataupun murid-murid kita tidak takut dengan vaksinasi. Mereka memang mengalu-alukan disebabkan sesi persekolahan akan dibuka pada Oktober ini. Laporan diteruskan dengan perkembangan harian COVID-19. Sarawak telah mencatat 2,967 kes positif baru COVID-19 pada Rabu melibatkan 38 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 207,137 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan 2,954 atau 99.56% kes baharu dalam kategori 1 dan 2, manakala 13 atau 0.44% dalam kategori 3, 4 dan 5. Selain itu, JPBNS turut melaporkan terdapat 26 kes kematian baru dicatatkan dari 19 sehingga 28 September 2021. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Giam Kuching. Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 115 kluster dan 9 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.